Alam teologi merupakan satu disiplin ilmu yang berbalik kepada tiga perkara asas, iaitu X, Y, Z. Jadi secara langsung untuk mudah faham, alam teologi merupakan formula X, Y, Z. Jadi apakah itu X dan apakah itu Y dan apakah itu Z, berbalik pada tiga posisi ataupun tiga prinsip yang ada di dalam peletakan ilmu alam teologi itu sendiri. X adalah pada perwakilan pada pelaksana ataupun manusia sebagaimana X yang dijelaskan dalam alam teologi, dan kemudian Y itu adalah pencipta ataupun yang menjadikan X dan juga yang menjadikan Z. Maka di situ juga Z pula adalah alam semesta itu sendiri, yang mana dia mempunyai satu ruang ataupun suatu yang dikatakan lingkungan, di mana dalam lingkungan ini adalah suatu kawasan yang adanya X dalam tu, di mana itulah ruang yang mampu X bergerak daripada ujung ke ujung. Kalau sekiranya contoh Z itu sebesar ni, maka ruang di dalam Z inilah wujudnya X. Jadi kalau kita lihat dalam aspek pendekatan ilmu sendiri, apakah yang mampu kita lihat di sini adalah bagaimana kita nak memposisikan diri di dalam apa juga suasana. Kerana sudut ilmu dalam pelaksanaan ilmu kehidupan daripada zaman berzaman, kita bercerita tentang kapasiti ataupun keupayaan bagi seseorang, individu contohnya, dan daripada individu tadi akan bergerak menjadi sebagai satu kelompok atau satu masyarakat, dan semua bermula daripada proses pemahaman kepada ilmu, iaitu ilmu yang dimiliki oleh X, dan daripada situ barulah ada pelaksanaan-pelaksanaan yang mampu X lakukan. Jadi bezanya di antara konvensional dengan ilmu konvensional dengan alam teologi sebenarnya tak jauh beza, cuma pendekatan dan juga bagaimana posisi itu diterjemahkan dan memberikan manfaat pada lain, itu yang menyebabkan suatu amat ketara lah dari falsafah yang digunakan sehingga kepada hukum ataupun prinsip yang diterapkan dalam pelaksanaan ilmu itu sendiri. Okey, alam teologi untuk kita memahami dia adalah suatu formula yang bagaimana kita memposisikan antara faktor, memposisikan X, memposisikan Y dan memposisikan Z. Tapi tak bermakna tu posisi tu macam contohnya Y ada tempat tau. Bukan macam tu maksudnya, bukan posisi tu peletakan tempat, tetapi lebih kepada posisi tu adalah peranan dia. Apakah peranan yang sebenarnya yang ada pada X? Apakah peranan yang sebenarnya pada Z? Dan apakah peranan sebenarnya pada Y? Jadi setiap satu tadi yang tiga itu X, Y, Z juga mempunyai hukum dia yang tersendiri. Dalam alam teologi, kita bercerita tentang perkara yang wujud secara jelas, yang ada di depan mata kita, ada sekeliling kita. Contohnya macam wujudnya siang dan malam, ya. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia siang dan malam. Jadi di sini secara umum menerima bahawa hubungan bumi dengan matahari, maka wujudnya siang dan malam. Jadi ada sesuatu yang diletakkan di situ. Maka daripada sini kita berjalan di atas posisi siang, dan kita berjalan sebagai manusia di posisi malam. Alam teologi ini bercerita tentang cara hidup, iaitu bagaimana cara hidupnya waktu siang dan bagaimana cara hidupnya waktu malam. Maka posisi dalam alam teologi itu tadi jelas berbalik kepada manusia itu, yang X itu tadi, supaya dia tahu okey, posisi dia bagaimana, apakah pentingnya posisi itu tadi, kerana itu peranan yang saya masukkan tadi. Jadi alam teologi adalah ilmu sains ataupun ilmu yang bersifat sistematik, dia saintifik, dia bukan sesuatu yang berdasarkan kepada kepercayaan seseorang tanpa ada hubung kait dengan kenyataan. Maksud hubung kait kenyataan macam mana? Ada fakta dia lah, ya. Alam teologi masih berbalik kepada fakta, mesti balik kepada sesuatu yang boleh diterima oleh semua pihak di dalam meletakkan common factor dia, ataupun dalam arti kata nilai dia nilai yang tetap, yang nilai sama, bukan nilai ubah. Macam mana dimasukkan nilai tetap, nilai ubahan tadi? Ianya takkan ada perbezaan. Itu yang maksud nilai tu. Nilai dia sama je, dan baru ada nilai ubah. Contoh nilai sama ni tadi, kalau sebagai manusia bila lapar dia makan, itu nilai sama.
Tetapi nilai ubah tadi tu apabila dia makan, maka setiap individu tu tadi akan makan mengikut kapasiti dia, sama ada apa yang ada sekeliling dia. Maka itu menjadi sebagai satu apa nama, sumber kepada tenaga ataupun sumber pemakanan dia tadi. Alam teologi sebenarnya mempunyai proses yang juga dimiliki oleh ilmu konvensional, tetapi bezanya satu saja, di mana kita telah meletakkan adanya why. Jadi why ni maksudnya apa? Ada penciptanya. Kalau kita dengar sains, saya belajar sains, bahawa sains adalah sains. Jadi apa bezanya di antara alam teologi dengan sains yang sedia ada? Adakah hanyalah sebutan? Macam saya katakan tadi, dalam konsep alam teologi, kita tidak meletakkan itu sesuatu itu selagi kita tidak dapat jelaskan peranan dia. Jadi sains juga ada peranan dia dalam memposisikan X dalam lingkungan Z, di mana sains itu adalah sesuatu yang berdasarkan kepada perkara yang nyata, yang ada pembuktian dia, dan ianya menjadi nilai umum. Nilai umum macam mana? Dia boleh diterima oleh semua tanpa mengira budaya dia, tanpa mengira latar belakang dia, kepercayaan dan sebagainya. Maka ia adalah suatu prinsip ataupun ilmu yang diterima secara umum hingga sudut alam teologi, tetapi dalam masa yang sama tidak melupakan dan tidak meninggalkan ada hubungan dia dengan Y. Jadi dia mesti balik kepada Y. Apa pun di antara X dan Z itu tadi, tetap dia akan balik kepada Y, kerana Y adalah permulaan kepada segala-galanya dalam ilmu alam teologi. Maka sains alam teologi adalah sains yang menjelaskan bahawa wujudnya alam semesta, ada aturan dia, wujudnya manusia sebagai pelaksana di dalam kitaran alam semesta tadi, dan ianya akan berbalik kepada Y, iaitu pencipta kepada kedua-dua ni tadi. Okay, itulah bezanya sains alam teologi dengan sains umum, di mana sains umum tidak menjelaskan tentang peranan menjadikan. Kalau dalam istilah umum dikatakan Tuhan, tak wujud di dalam sains yang kita belajar di universiti atau di sekolah, dia tak sebut tu semua. Tapi dalam alam teologi kita sebut pencipta, yang mencipta itu tadi. Maka wujudnya peranan pencipta kepada penciptaan alam itu sendiri. Jadi alam teologi akan membuktikan secara faktanya maksud macam mana? Secara saintifik, yang mana apa yang wujud di sekeliling itu, iaitu pada alam semesta yang kita sebutkan Z, dia tidak jadi dengan sendiri. Dia tidak berlaku secara tiba-tiba dengan satu proses yang tidak ada pangkal, tidak ada ujung. Dia tidak begitu. Dia ada permulaan dia dan ada akhirnya bagi alam ni tadi, dan di situ ada pencipta dia. Okey, inilah perbezaan yang kalau kita nak lihat bahawa alam teologi tetap menerima bahawa sains itu adalah sesuatu yang sama sebagaimana yang difahami dalam konvensional sebahagiannya, tetapi dari sudut keseluruhannya tadi, yang perbezaan yang amat ketara wujudnya Y dalam ilmu alam teologi. Kalau dalam ilmu konvensional biasa, mereka tidak bercerita hubungan dengan Y. Mereka hanya mencari contoh hasil daripada tindak balas kimia, mereka kaji dari sudut fizik, mereka kaji dari sudut biologi dan sebagainya. Dari situ mereka masing-masing mempunyai pandangan dia yang masing-masing. Ada yang cuba mengaitkan dengan wujudnya hubungan dengan Y, tetapi ianya belum diterima secara umum di dalam konsep konvensional. Orang sains dia tak terima itu sebagai satu benda yang umum, tidak. Alam teologi umum menerima bahawa wujudnya Y sebagai pencipta kepada X. Okay, alam teologi ini sebagaimana yang saya terangkan awal tadi, dia adalah formula XYZ. Jadi bagaimana jadinya alam teologi? Alam tak jadi dengan sendirinya. Jadi ilmu alam teologi juga adalah suatu hasil daripada satu pelaksanaan pengetahuan. Maka pengetahuan tu wujud pada awalnya, kemudian daripada pengetahuan tadi, maka pelaksanaan tu berlaku, iaitu melaksanakan atas apa yang diketahui itu tadi. Jadi di sini berbalik kepada saya sendirilah sebagai pengasas kepada ilmu alam teologi. Ianya adalah berdasarkan pengetahuan saya. Saya tahu wujudnya bintang sebab saya nampak bintang. Saya tahu wujudnya matahari. Saya tahu wujudnya bumi ini ada pokok dan sebagainya yang telah difahami secara umum sebagai mana manusia. Hari ini kita tahu itu pokok, semua sebut pokok yang sama.
Mungkin bahasa lain sebutan dia, tetapi dalam kefahaman dia tetap sama. Namun apa yang dilakukan dalam proses alam zoologi ini tadi, dia bukan hanya berkata itu pokok, tetapi kita melihat bagaimana proses itu terjadi. Kenapa pokok ni wujud? Untuk apakah pokok ni ada di bumi contohnya? Dan kenapa pokok tu berbagai-bagai jenis pokok? Dan ada pokok yang besar, ada pokok yang mengeluarkan buah, ada pokok yang tak mengeluarkan buah, ada pokok yang mengeluarkan buah yang boleh dimakan, ada pokok yang mengeluarkan buah tak boleh dimakan oleh manusia contohnya. Dan ada juga jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang hanya merayap saja, ada sebagai rumput dan sebagainya. Maka di sini berbalik kepada persoalan ilmu dalam alam zoologi. Kita bukan hanya melihat dan mengatakan oh itu pokok, tetapi kita kena faham apakah proses yang ada pada pokok itu tadi, dan mesti dia berbalik kepada peranan X. Jadi maksudnya peranan X macam mana? Apa hubungan dia dengan X? Apa hubungan ni semua dengan manusia? Kenapa tidak wujudnya satu pohon yang ada 20 buah? Buah pisang dekat situ, buah kelapa dekat situ pada pokok yang sama. Kenapa tak jadi macam tu? Ataupun mungkin pokok tu dalam pokok tu tiba-tiba pokok tu tumbuh, dalam di antara buah tu adalah ayam. Satu dahan tu dia keluar ayam, sebelah sini dia keluar buah apple, sebelah sini keluar buah mangga. Kenapa tak ada berlaku macam tu? Kenapa perlu ada berbeza-beza jenis tumbuh-tumbuhan? Jadi di sinilah proses alam zoologi. Dia bukan hanya sekadar kita masuk di dalam bilik kuliah dan kita dengar dan kita hafalkan, cerapkan dalam minda kita, lalu kita akan bersedia untuk menjawab bila ditanya soalan yang sama. Bukan macam tu alam zoologi. Alam zoologi adalah suatu proses, iaitu bagaimana posisi bagi setiap perkara yang wujud di dalam lingkungan Z itu tadi. Maka inilah yang ada dalam setiap peringkat dalam ilmu alam zoologi.